Okey, selamat sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu nak kongsi teknik menjawab soalan geografi tingkatan 1 bahagian C. Okey, dalam bahagian C, markah yang diperuntukkannya ialah 30 markah. Okey, di dalam bahagian ini ada 4 soalan subjektif dan murid-murid mesti menjawab 3 soalan. Teknik menjawab soalan bahagian C. Semasa menjawab soalan, murid-murid mesti baca soalan dengan teliti. Garis kata kunci soalan, kena pasti kehendak soalan dan peruntukan markah yang diberi. Okey, kena pasti kata kunci. Jika kata kuncinya ialah nyatakan, berikan, senaraikan, namakan, apakah, kemukakan, maka jawapan yang murid bagi mesti dalam bentuk fakta. Setiap jawapan yang diberi adalah 1 markah. Jika kata kuncinya ialah terangkan, jelaskan, mengapakah, bagaimanakah, cadangkan, maka murid perlu bagi jawapan fakta dan huraian. Setiap fakta dan huraian yang diberi akan dapat 1 markah. Okay, jumlah markahnya ialah 2. Katakan soalan itu diperuntukkan 4 markah. Ini bermaksud murid-murid mesti bagi 2 fakta dan 2 huraian. Kalau peruntukan markah ialah 6, maka murid-murid perlu bagi 3 fakta dan 3 huraian. Katakan kata kuncinya ialah wajarkah, huraikan. Kaedah menjawabnya ialah fakta, huraian dan contoh. Setiap fakta, huraian dan contoh yang diberi akan dapat 1 markah. Jumlah markahnya ialah 3. Kalau peruntukan markah untuk soalan ialah 6, maksudnya murid-murid perlu bagi 2 fakta, 2 huraian dan 2 contoh. Okay, mari kita cuba menjawab soalan geografi dalam buku modul bab 6, muka surat 42. Soalan 1. Malaysia mempunyai kawasan pinggir laut yang panjang. Huraikan bentuk muka bumi kawasan pinggir laut di Malaysia. 6 markah. Jelaskan kepentingan kawasan pinggir laut di Malaysia. 4 markah. Okey, untuk soalan A, huraikan bentuk muka bumi kawasan pinggir laut di Malaysia. Kata kuncinya sekarang ialah huraikan. Okey, maka murid perlu bagi jawapan fakta, huraian dan contoh. Kehendak soalannya ialah pinggir laut dan peruntukan markahnya ialah 6, maka murid perlu bagi 2 fakta, 2 huraian dan 2 contoh. Okey, di sini cikgu ada bagi contoh-contoh fakta, huraian dan contoh. Okey, fakta yang pertama ialah pulau. Huraiannya ialah dataran yang dikelilingi oleh laut. Contohnya Pulau Langkawi dan Pulau Sipadan. Fakta kedua ialah teluk. Terbentuk akibat hakisan ombak terhadap batuan lembut di pinggir pantai. Contohnya Teluk Batik, Teluk Kemang dan Teluk Davil. Okay, fakta yang ketiga ialah tanjung. Ia terbentuk akibat hakisan ombak terhadap batuan lembut. Batuan keras yang kekal akan menganjur membentuk tanjung. Contohnya Tanjung Datu, Tanjung Bunga dan Tanjung Piak. Okay, fakta yang keempat ialah gerbang laut. Ia terbentuk disebabkan hakisan ombak yang berterusan dan menembusi dinding gua laut. Contohnya gerbang laut di Batu Sapi, Sandakan. Fakta yang kelima ialah Batu Tunggul. Ini adalah hasil daripada runtuhnya gerbang laut. Contohnya Batu Tunggul di Taman Negara Bako, Sarawak. Fakta yang keenam ialah gua. Ini adalah kesan lekukan yang terbentuk akibat tindakan ombak terhadap tebing tinggi. Contohnya gua di Pulau Siamil, Sabah. Fakta yang ketujuh ialah tebing tinggi. Ini terbentuk akibat hakisan ombak semasa air pasang. Contohnya tebing tinggi di Pulau Denawan, Sabah. Okay, murid-murid boleh pilih mana-mana 6 jawapan yang sesuai. Tapi setiap jawapan yang murid pilih ini mesti dalam kumpulan yang sama. Okay, maksudnya di sini kalau murid pilih fakta yang pertama, maka huraian 1 dan contoh 1 akan digunakan. Murid-murid tidak boleh pilih fakta 1, huraian 2, contoh 3.
fakta 4 huraian 5 contoh 6. Ini tak boleh. Okey, dia mesti dalam kumpulan yang sama. So, 6 jawapan ini mesti dalam 2 kumpulan. Okey, murid boleh tengok contoh jawapan yang cikgu bagi di sini. Okey, bentuk muka bumi kawasan pinggir laut yang terdapat di Malaysia ialah pulau, iaitu dataran yang dikelilingi oleh laut. Contohnya di Pulau Langkawi dan Pulau Sipadan. So, pulau adalah fakta, dataran yang dikelilingi oleh laut ialah huraian, dan Pulau Langkawi dan Pulau Sipadan adalah contoh. So, di sini murid boleh dapat 3 markah. Okey. Peruntukan markah di sini ialah 6 kan? So, satu perenggan ni tak cukup. Murid-murid perlu buat satu perenggan lagi. Okey, selain itu, teluk yang terbentuk akibat hakisan ombak terhadap batuan lembut di pinggir pantai juga merupakan bentuk muka bumi pinggir laut yang terdapat di Malaysia. Contohnya di Teluk Batik, Teluk Kemang dan Teluk Davao. Okey, 2 perenggan ini baru boleh dapat penuh, markah penuh, 6. Okey, murid-murid kena ingat, okey, jawapannya untuk bahagian C mesti dalam bentuk perenggan yang cikgu tunjukkan sekarang ini. Okey, yang tadi itu adalah point ya, dalam bentuk point tak boleh ya. Itu kita hanya guna untuk rujukan kita ataupun semasa kita nak menjawab, kita senaraikan apa isi yang kita nak buat. Okey, kemudian guna isi-isi tu kita buat dalam bentuk perenggan. Okey, jawapan mesti dalam bentuk perenggan macam ini. Seterusnya kita tengok soalan B. Okey, jelaskan kepentingan kawasan pinggir laut di Malaysia. Kata kunci sekarang ialah jelaskan. Maka murid perlu bagi jawapan fakta dan huraian. Kehendak soalannya ialah kepentingan pinggir laut. Peruntukan markah ialah 4. Maksudnya murid perlu bagi 2 fakta dan 2 huraian. Okay, kita tengok kepentingan yang pertama. Pusat pelancongan dan rekreasi. Huraiannya, kawasan pinggir laut mempunyai pelbagai ciri fizikal yang menggalakkan kegiatan pelancongan. Contohnya Pulau Pangkor dan Pulau Tioman. Okey, murid-murid, walaupun kata kunci di sekarang dia ya, jelaskan dan kita perlu bagi jawapan, fakta dan huraian. Okey, cikgu bagi contoh di sini supaya bila soalan ini ditukarkan kepada huraikan kepentingan kawasan pinggir laut, maka contoh ini boleh digunakan. Okey, satu lagi, sebab contoh boleh dijadikan sebagai huraian. Tetapi bukan semua huraian adalah contoh ya. So di sini kalau kita nak guna contoh ini sebagai huraian, boleh diterima. Okey. Kita tengok kepentingan yang kedua. Okay, kepentingan yang kedua ialah tapak pelabuhan. Okay, kawasan pinggir laut terbentuk dan terlindung daripada tiupan angin kencang sesuai dijadikan tapak pelabuhan. Contohnya Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Pasir Gudang. Okay, kepentingan yang ketiga ialah kawasan pelombongan. Kawasan pesisir pantai kaya dengan sumber mineral seperti petroleum dan gas asli. Contohnya di luar kawasan pesisir pantai Terengganu, Sabah dan Sarawak. Okay, kepentingan yang keempat ialah pusat perikanan. Kegiatan aktiviti perikanan rancak dilakukan untuk mendapatkan hasil laut sebagai sumber makanan atau pendapatan. Contohnya di Kuala Selangor, Kuala Muda dan Sandakan. Okay, di sini murid-murid boleh pilih mana-mana 4 jawapan iaitu dalam 2 kumpulan ya. So, kalau murid pilih fakta ketiga, maka huraian ketiga atau contoh ketiga boleh diambil. Okay, ingat tak boleh ambil fakta 1 huraian 2, fakta 3 huraian 4 ya. Okay, di sini kita tengok contoh jawapan. Okay, kepentingan kawasan pinggir laut di Malaysia ialah sebagai kawasan perikanan. So, kawasan perikanan adalah fakta. Okay, tengok huraiannya. Kegiatan aktiviti perikanan rancak dilakukan untuk mendapatkan hasil laut sebagai sumber makanan atau pendapatan. So, di sini kita sudah dapat 2 markah. Okay, kita buat perenggan yang kedua. Selain itu, kawasan ini juga sesuai dijadikan sebagai pusat pelancongan dan rekreasi.
kerana kawasan pinggir laut mempunyai pelbagai ciri fizikal yang menggalakkan kegiatan pelancongan. So, sini kita dapat 2 markah lagi. Okey, so kita boleh dapat markah penuh 4 markah. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Peta ini menunjukkan kawasan tanah pamah di Malaysia. So, kita tengok peta 1. Okey, di sini ada dataran Kelantan, dataran Kedah Perlis, dataran hulu Sungai Perak, dataran pantai barat Sarawak, Delta Rajang, dataran pantai barat Sabah dan juga dataran pantai timur Sabah. Okey, kita tengok soalannya. Pilih 3 kawasan tanah pamah pada peta di atas dan terangkan ciri-cirinya. Okay, soalan B, jelaskan kepentingan tanah pamah di Malaysia. Okay, soalan A ni dia markah yang diperuntukkan ialah 6 markah. So kata kuncinya ialah terangkan. Maka murid-murid mesti bagi fakta dan huraian. Okay, kehendak soalan ialah kawasan dan ciri-ciri. So kawasan ni adalah fakta dan ciri-ciri adalah huraian. Okay, so setiap satu akan dapat 1 markah. Peruntukan markah ialah 6, maka murid mesti bagi 3 kawasan dan 3 ciri. Okay, so kita tengok di sini cikgu ada senaraikan 7 kawasan dan 7 ciri. So kita tengok kumpulan pertama, dataran Kedah Perlis. Okay, bermula dari utara iaitu di negeri Perlis, seterusnya hingga ke selatan negeri Kedah. Okay, huraian kedua, kawasan tanah pamah yang rata dan terdiri daripada jenis tanah alluvium. Okay, huraian ketiga, kawasan yang sesuai untuk penanaman padi. So, tiga kawasan ni, tiga ciri ini, murid-murid hanya perlu pilih satu sahaja. So, kita tengok kawasan kedua, dataran Kelantan. Tanah pamah yang rendah dan rata. Diliputi tanah jenis alluvium, kawasan yang subur untuk kegiatan pertanian. So, di sini pun sama, dia ada 3 ciri, murid pilih satu sahaja. Okey, kawasan yang ketiga ialah dataran hulu Sungai Perak. Okey, sambungan jaluran tanah pamah dari utara ke selatan negeri Perak. Kawasan tanah pamah yang luas, sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi seperti getah. Okey, di sini ada 4 huraian. So, murid pilih salah satu. Okay, dataran pantai timur Sabah adalah kawasan yang keempat. Okay, kawasan ini adalah kawasan tanah pamah yang lebih lebar. Terdapat banyak kawasan berpaya. Okay, sesuai untuk kegiatan pertanian. Okay, seperti tanaman kelapa sawit, getah dan koko. Okay, kawasan yang kelima ialah dataran pantai barat Sabah. Okay, tanah pamah yang agak sempit dan terputus-putus. Terbentuk di kaki banjaran Crocker sesuai untuk kegiatan perindustrian seperti di likas dan kepayan. Okay, kawasan yang keenam adalah dataran pantai barat Sarawak. Okay, dataran ini adalah dataran yang luas dan terdiri daripada tanah yang subur. Okay, sesuai untuk kegiatan pertanian. Sangat sesuai untuk sebagai pusat pertempatan dan pentadbiran. Okey, contoh di sini ialah seperti lada hitam, padi dan nanas. Kawasan yang ketujuh iaitu Delta Rajang. Okey, ini adalah dataran luas dan subur. Membentuk lembangan yang luas di pantai barat Sarawak. Kegiatan pertanian dijadikan kegiatan utama. Tanahnya subur akibat mendepan daripada kejadian banjir. Okey, di sini murid-murid boleh pilih mana-mana 6 jawapan iaitu dalam 3 kumpulan. Murid-murid boleh pilih mana-mana 3 kumpulan. Okey, kita tengok contoh jawapan. Okey, dataran Kedah Perlis. Ini adalah fakta yang mempunyai kawasan tanah pamah yang rata dan terdiri daripada jenis tanah alluvium. So, ini adalah huraian yang B, huraian 1B. Okey, cikgu pilih yang itu. So, murid-murid boleh pilih yang A ataupun yang C pun boleh. Okey, kita tengok soalan seterusnya.
Okey, di sini cikgu tak senaraikan semua jawapan. Murid-murid boleh pilih jawapan yang murid nak. So, isikan jawapan sendiri dalam ruangan kosong yang disediakan. Okey. So, ini murid-murid kena buat sendiri ya. Okey, seterusnya kita tengok soalan 2B. Okey, jelaskan kepentingan tanah pama di Malaysia. So, 4 markah. Kata kunci di sini ialah jelaskan. Okey. So, kita perlu bagi jawapan fakta dan huraian. Kehendak soalan di sini ialah kepentingan tanah pama. Dan peruntukan markahnya ialah 4. Maka murid mesti bagi 2 fakta dan 2 huraian. Okey, kita tengok kepentingan yang pertama. Aktiviti pertanian. Okey, ini adalah tanah pama yang terdiri daripada tanah alluvium sesuai untuk aktiviti pertanian. Okey, contohnya penanaman padi di dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan dan Delta Rajang. Okey, kepentingan kedua ialah pertempatan. Okey, kawasan tanah pama yang rata serta struktur tanah yang stabil menjadikan kawasan tumpuan penduduk seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Sandakan. Okey, kepentingan ketiga, kawasan perindustrian dan perdagangan. Kawasan tanah pama dilengkapi kemudahan infrastruktur asas berpotensi menjadi kawasan perindustrian dan perdagangan. Contohnya kawasan perindustrian Perai dan kawasan perindustrian Shah Alam. Okay, kepentingan keempat, jaringan pengangkutan dan perhubungan. Okay, jalan raya, landasan kereta api dan lapangan terbang dapat dibina di kawasan Tanah Pama. Contohnya, Lebuh Raya Utara Selatan, landasan kereta api laluan pantai barat dan juga lapangan terbang KLIA. Okay, ini pun sama, murid-murid boleh pilih mana-mana 4 jawapan dalam 2 kumpulan. Okay. So, kita tengok contoh jawapan. Okay, kepentingan tanah pama di Malaysia adalah aktiviti pertanian. So, aktiviti pertanian ialah kepentingan pertama. Okay, tanah pama yang terdiri daripada tanah alluvium sesuai untuk aktiviti pertanian. So, ini adalah huraiannya. Okay, so ini dapat 2 markah sahaja. So, 2 markah lagi murid-murid kena buat sendiri. Okay, kamu boleh isi jawapan dalam ruangan kosong di bawah ini. Okay, seterusnya kita tengok modul geografi bab 7 pula. Okay, kita tengok muka surat 50 dalam modul. Okay, soalan 1. Tasik ialah kawasan takungan air. Tasik di Malaysia terdiri daripada 2 jenis iaitu tasik semula jadi dan tasik buatan. Okay. A. Terangkan tasik utama di Malaysia berserta ciri-cirinya. Ini 4 markah. Dan B, huraikan kepentingan tasik kepada kehidupan manusia. Ini 6 markah. So, mari kita jawab soalan A. Terangkan tasik utama di Malaysia bersertakan ciri-cirinya. Kata kunci di sini ialah terangkan. Maka murid perlu bagi jawapan fakta dan huraian. Kehendak soalannya ialah ciri-ciri. Okey, so ciri-ciri adalah huraiannya. So, peruntukan markah ialah 4. Maksudnya, murid-murid mesti bagi 2 fakta iaitu 2 tasik dan 2 huraian iaitu 2 ciri. Okey. Fakta pertama, tasik Kenyir. Terletak di hulu sungai Kenyir, tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara. Yang kedua ialah tasik Cini, terletak di daerah Pekan Pahang, merupakan tasik semula jadi. Tasik ketiga ialah tasik Berar. Okay, terletak di daerah Berar, Pahang. Tasik semula jadi terbesar di Malaysia. Dan yang keempat ialah Legan Bunut. Terletak kira-kira 120 km di Tenggara Miri. Okay, tasik semula jadi yang terbesar di Sarawak. So, ini pun sama. Murid-murid boleh pilih mana-mana 4 jawapan dalam 2 kumpulan. Okay, so kita tengok contoh jawapan. Okay, tasik Kenyir yang terletak di hulu sungai Kenyir merupakan tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara. Okay, so ini kamu sudah boleh dapat 2 markah. Okay, so tasik yang seterusnya
Dan huraiannya akan dapat 2 markah lagi. So, murid-murid boleh isi jawapan pada ruangan kosong di sini. Okey, kita tengok soalan B pula. Okey, huraikan kepentingan tasik kepada kehidupan manusia. 6 markah. Okey, kata kunci di sini ialah huraikan. So, huraikan, kita mesti bagi jawapan fakta, huraian dan contoh. So, kehendak di sini ialah kepentingan tasik kepada kehidupan manusia dan peruntukan makannya ialah 6 markah. Maka, kamu mesti tuliskan 2 fakta, 2 huraian dan 2 contoh. Okey, kita tengok kepentingan pertama ialah kegunaan domestik. Okey, huraiannya membekalkan sumber air untuk kegunaan harian kepada penduduk setempat. Contohnya, penduduk setempat di kawasan Tasik Berah menyalurkan air dari tasik ke rumah untuk kegunaan harian. Okey, kepentingan yang kedua ialah penjanaan kuasa hidroelektrik. Okey, dijadikan tapak untuk menjana kuasa hidroelektrik kerana tasik mempunyai takungan air yang banyak. Contohnya, empangan Temenggur, Perak, empangan Murum, Sarawak dan empangan Kenyir di Terengganu. Okey, kepentingan ketiga ialah membekalkan sumber ikan air tawar kepada penduduk setempat. Okey, keadaan habitat semula jadi tasik yang masih terpelihara memberikan pembiakan pelbagai jenis ikan air tawar. Contohnya, Tasik Berah kaya dengan pelbagai spesies ikan air tawar seperti ikan baung, haruan, lampam dan sebarau. Okey, kepentingan yang keempat sebagai kawasan pelancongan dan taman rekreasi. Okey, keindahan panorama tasik yang menarik dengan suasana yang mendamaikan sesuai untuk aktiviti pelancongan dan rekreasi. Contohnya, Tasik Chini, Tasik Berah, Tasik Kenyir, Tasik Titiwangsa dan juga Tasik Putrajaya. Okey, ini pun sama, murid-murid boleh pilih mana-mana 6 jawapan dalam 2 kumpulan. Okey, kita tengok contoh jawapan yang cikgu bagi. Okey, kepentingan tasik kepada kehidupan manusia ialah sebagai kawasan pelancongan dan taman rekreasi. Okey, ini adalah fakta. Keindahan panorama tasik yang menarik dengan suasana yang mendamaikan sesuai untuk aktiviti pelancongan dan rekreasi. Ini adalah huraiannya. Okey, contohnya Tasik Chini, Tasik Berah, Tasik Kenyir, Tasik Titiwangsa dan Tasik Putrajaya. So, untuk perenggan kedua, sama ya, murid-murid perlu jawab sendiri ikut contoh-contoh yang cikgu bagi di depan tadi. Okey. So, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Okay, sejak zaman lampau lagi, sungai telah memainkan peranan penting dalam kehidupan harian kita. Huraikan kepentingannya di Malaysia. Okay, B. Sungai merupakan nadi utama dalam kehidupan kita sebagai manusia. Namun, sungai-sungai yang mengalir di kaki-kaki gunung semakin diancam pencemaran akibat daripada perbuatan manusia demi mengejar keuntungan. Sebagai masyarakat yang prihatin, terangkan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menjaga kebersihan sungai tersebut. Okey, soalan ini adalah 4 markah. Okey, kita tengok soalan A. Okey, kita cari kata kuncinya ialah huraikan. Okey, huraikan maksudnya kita mesti bagi jawapan fakta, huraian dan contoh. Okey, kehendak soalannya di sini ialah kepentingan. Okey, kita nak cari kepentingan sungai dalam kehidupan harian kita. Okey, peruntukan makannya ialah 6. Okey, ini bermaksud kita mesti bagi 2 fakta, 2 huraian dan 2 contoh. Okey, kita tengok kepentingan sungai yang pertama iaitu sempadan semula jadi. Okey, sungai menjadi sempadan antarabangsa bagi negara Malaysia dengan Tairan iaitu Sungai Golo. Dan sungai yang menjadi sempadan negeri bagi negeri Selangor dengan Perak ialah Sungai Bernam. Okay, kepentingan yang kedua ialah sumber protein.
Okey, sungai memberkahkan sumber ikan air tawar. Okey, seperti ikan lampam, tilapia, palatin, jelawat dan kelar. Okey, ini salah ejaan ada huruf J di depan. Okey, contohnya di Sungai Kinabatangan, Sungai Beruas dan Sungai Endau. Okey, kepentingan yang ketiga ialah perhubungan dan pengangkutan. Okey, di sini juga ada salah ejaan juga. Okey. Huraiannya ialah sungai digunakan untuk mengangkut kayu balak dan dijadikan perhubungan antara kawasan pedalaman dan bandar. Contohnya Sungai Kinabatangan di Sabah dan Sungai Rajang di Sarawak. Kepentingan yang keempat ialah penjanaan kuasa hidroelektrik. Sungai-sungai yang beraliran deras membolehkan jana kuasa hidroelektrik dibina. Contohnya empangan Pelagus dan juga empangan Kenering. Okay, kepentingan yang kelima ialah kegunaan domestik. Okay, air sungai sebagai sumber air untuk kegunaan domestik. Contohnya di Sungai Pahang, Sungai Rajang, Sungai Kinabatangan membekalkan sumber air untuk kegunaan domestik. Dan kepentingan keenam ialah rekreasi dan pelancongan. Okay, sungai yang berarus deras, cetek dan jernih sesuai untuk dijadikan kawasan rekreasi. Contohnya Sungai Melaka terkenal dengan aktiviti rekreasi river cruise. Lepas tu Sungai Sedim dan juga Sungai Kiulu dia terkenal dengan aktiviti meredar jeram iaitu water rafting. Okey, kepentingan yang ketujuh ialah sumber pengairan. Okay, air sungai adalah sumber pengairan utama bagi kegiatan pertanian seperti penanaman padi. Okay, dia membolehkan padi ditanam sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Contohnya, Sungai Muda dijadikan rancangan pengairan untuk penanaman padi di dataran Kedah Perlis. Okay, ini juga sama, murid-murid boleh pilih mana-mana 6 jawapan daripada 2 kumpulan. Okay, kita tengok contoh jawapan. Okay, kepentingan sungai dalam kehidupan harian kita ialah sebagai sempadan semula jadi. Contohnya, Sungai Golok menjadi sempadan antarabangsa bagi negara Malaysia dengan Thailand. Okay, kalau murid tak nak Sungai Golok, kamu boleh tukarkan kepada Sungai Berenam menjadi sempadan negeri bagi negeri Perak dan Selangor. Okay. Seterusnya, perenggan yang kedua, murid-murid jawab sendiri ya. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B kata kuncinya ialah terangkan. Okey, terangkan kita baru bagi fakta dan huraian. Okey, kehendak soalan di sini ialah okey, usaha-usaha yang perlu dilakukan. Okey, untuk menjaga kebersihan sungai. Okey, peruntukan markah ialah 4. Maka murid perlu bagi 2 fakta dan 2 huraian. Okay, kita tengok usaha yang pertama. Okay, so kita boleh memupuk kesedaran masyarakat terhadap kepentingan memelihara sungai. Okay, huraiannya menitipkan sifat sayang akan kebersihan sungai dan kawasan sekitarnya. Contohnya, memastikan tiada sampah dibuang di kawasan sungai atau persekitarannya ketika melakukan aktiviti di kawasan sungai. Okey, usaha yang kedua ialah pemekasaan penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa. Okey, pemantauan yang kerap dalam melihat kebersihan sungai ataupun penggunaan tahap kebersihan yang lebih tinggi dalam analisis kebersihan sungai. So, ini adalah dua huraian yang boleh digunakan. Kita tengok usaha yang ketiga. Perancang bandar dan desa perlu bertanggungjawab memastikan pembinaan kawasan industri dan pertanian tidak terletak berhampiran kawasan sungai. Okay, huraiannya, sesetengah pengusaha kilang atau ladang membuang sisa toksik ke dalam sungai. Contohnya pembuangan sisa toksik industri di Sungai Kim Kim Pasir Gudang
yang telah berlaku pada tahun lepas kan. Okey. Lepas tu, usaha yang keempat adalah mewatarkan sungai sebagai pusat komuniti. Okey. Huraiannya menjadikan sungai di Malaysia sebagai anak angkat kepada pihak berkuasa tempatan di seluruh negara bagi membantu mengubah imej sungai di negara kita. So, ini pun sama, murid-murid boleh pilih mana-mana 4 jawapan dalam 2 kumpulan ya. Okey, kita tengok contoh jawapan. Usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menjaga kebersihan sungai ialah memupuk kesedaran masyarakat terhadap kepentingan memelihara sungai dengan menitipkan sifat kasih sayang dengan menitipkan sifat sayang akan kebersihan sungai dan kawasan sekitarnya. Okey. So ini perenggan pertama cikgu dah tolong buatkan. So perenggan kedua murid-murid jawab sendiri ya. Okey, sampai sini cikgu harap murid-murid faham dan boleh menjawab soalan bahagian C. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih kerana mengikuti pengajaran hari ini sampai habis.